صل على محمد. Alhamdulillah. InsyaAllah nak sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insyaAllah bila sama-sama kita mengamalkannya. InsyaAllah. Kita sambung kitab kita, yakni kitab penawar bagi hati, yakni ubat bagi penyakit yang ada pada hati kita. InsyaAllah. Kita masih dalam fasal yang ketiga, yakni pada menyatakan lidah. Jadi insya-Allah kita sambung seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Situ. Insya-Allah. Kata pengarang rahimahullahu taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minal zon inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yabtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hei sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sengka, bahawasanya setengah daripada sengka itu dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia, dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah. Adakah suka seorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Maka benci kamu akan dia dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Al-Hujurat ayat 12. Okey. Jadi kita tengok, ini dalil. Dalil Quran. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada mengumpat. Sebagaimana yang kita bincang dah hari itu, mengumpat ni, kita cakap tentang saudara kita, bila ia dengar dia tak suka, maka itu mengumpat. Jadi kita ingat dah tak tarikh mengumpat tu. Kalau kita cakap hak dia, hak tu hak betul tu ngumpat. Kalau hak tak betul dia panggil fitnah, lagi bahaya. Tu dia. Jadi ni dalil dia. Maka Tuhan seru, hei sekalian mereka yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hei. Tuhan menyeru. Maksud hei di sini kalau kita ngaji kau, semua sekali dia seru, ya ayyuha, hei, aku nak beri peringatan. Panggil ha tambih, ha peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Tu dia. Hei orang yang beriman, orang beriman ni orang lagu mana? Orang yang percaya adanya Allah, adanya hari pembalasan. Itu orang beriman lah tu. Dia percaya kepada Allah dan dia percaya ada hari pembalasan. Yakni hari kiamat. Tu yang makin dia percaya. Tu tak kata orang yang ada kepercayaan dia kepada Allah dan kepada hari pembalasan. Tu seru pada orang yang beriman. Sebab tu tak ada dalam Quran kita jumpa ya ayyuhallazina na aslamu, tak ada. Mesti nak amanu, orang yang beriman. Tu mana orang yang percaya. Jadi bila percaya, baru tak nak khabar. Mu kena buat gini, mu jangan buat gini. Nampak? Kita perhati dalam Quran. Banyak mana. Amanu disebut dalam Quran 280 kali. Kalau tak silap nama. Banyaknya seru pada orang beriman ni. Maksud peringatan demi peringatan untuk kita. Tuhan beritahu. Jadi orang yang percaya kena dengar. Dia percaya adanya hari pembalasan, bila mati kita akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah. Tu diseru orang yang beriman. Sebab tu orang nak ada akidah dulu. Sebab tu akidah jadi nombor satu tu. Sebab Tuhan seru kepada orang percaya. Tuhan tak seru kepada orang yang tak percaya. Nampak? Kalau nak ajak berakidah, Tuhan seru dengan ya ayyuhan nas. Tu beza dia.
Suruh kenal Tuhan dulu. Nah, tu. Bila dah kenal Tuhan, ya ayyuhallazina amanu. Hei orang percaya aku, percaya ada hari kiamat, baru Tuhan beri tugas kepada kita. Tu dia. Nampak? Maka dia kata, hei sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada seka. Nampak? Seka jahat. Tu. Seka jahat ni tak boleh lah kepada orang. Kita dalam orang beriman, kita disuruh husnuzon, sangka baik sesama kita. Sangka jahat ni penyakit hati dah tu. Tak kena sangka baik. Tu jangan jauh daripada sangka tu. Buanglah jauh-jauh. Sebab punca kehancuran perpecahan berlaku dalam kalangan kita, sama ada laki bini, ayah dengan anak dengan natu, anak dengan natu, tok tua dengan natu. Faham lagi? Kerana banyak sangka. Allahumma salli ala Muhammad. Tok lelaki lambat balik, dia suka buruk dah. Ada awet lain ni. Bahasa. Faham? Yalah ni. Bini lambat masuk, dia suka ni duk petik WhatsApp ni. Nampak? Itu punca kehancuran. Sebab suka buruk ni, sadarlah racun besar. Dipanggil itulah senjata setan yang paling besar. Sebab setan ni kerja dia nak suruh baloh. Bila baloh tu setan. Boleh? Jangan baloh sama kita. Nampak? Setan kerja dia suruh kita baloh. Maka dia mari pada dalam dia panggil sengka. Faham? Sengka buruk, sengka jahat. Hancur rumah tangga, hancur masyarakat. Nampak? Sebab tu dalam Islam suruh sengka baik. Jadi bila kita balik sampai rumah pun nasi dah masuk lagi, kita seka mungkin bini kita sakit perut, pening kepala, letih, anak berok ke kerek sangat gini. Tak payah seka buruk, tak payah. Ni kata kakak ni sajak ni main WhatsApp ni. Nampak? Duk tengok bunga keladi ni. Duk tengok pokok keladi. Dak cak tupoh hami, dak hami. Faham lagi? Tu jangan seka buruk. Seka baik. Sebab apa Nabi suruh seka baik? Sebab nak suruh dak kukuh hubungan kita daripada retak. Jangan main-main. Jangan seka buruk lah. Ke sahabat-sahabat kita pun jangan. Kakak ni dulu sebelum jadi businessman ni siapa sombong aku sebulan kali. Ni bila sombong. Dia senang dah ingat kita. Bila kaki panjang, lakah panjang lalu kata. Jangan seka buruk, seka baik. Tu punca jadi renggang lah. Nampak? Jadi renggang. Jangan. Islam cukup-cukup benci perpecahan. Islam benci, Islam nak kasih sayang. Carilah magu mana pun jangan wibalah. Sebab tu dalam Islam aja maaf memaafi. Besar sekali dalam Islam adalah kesatuan, penyatuan umat. Jangan memecah belahkan umat. Sebab perpecahan ni cukup dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita suka baik semua dalam keluarga kita, tak balah. Tak, masing-masing suka baik. Tak balah. Tu dia. Nampak? Jangan cari jalan nak balah. Jangan usul banyak sangat. Tak mau balah. Ni kita usul dah apa mu dak masuk. Kamu dak erti aku nak balik masa mana? Tak. Bini salah sikit, duk WhatsApp kerek sikit. Terpaksa nawuk pula. Bini kata penipan dia bang dia jadi. Jadi pelawak banyak. Jadi dapat tahu orang Islam tak ada. Dia tak musuh banyak-banyak. Dia nak jaga daripada jangan berbalah. Jadi bila kita usul tu nak suruh balah dah tu. Kita berakhir balah dah. Nampak? Betul tak? Comel Islam tau. Tu kata. Tu Islam ni comel. Maaf memaafi. Harga menghargai. Itu Islam. Kena bawa lah tu dalam masyarakat kita. Comel lalu. Apa tu kita nak ngupat ada kau jauh. Faham? Kalau kita reti apa nak kata ke orang. Dalam Islam ni bukan menyakiti hati orang. Menggembirakan orang. Jadi kita kena cari jalan menggembirakan saing kita. Menggembirakan bini kita. Apa nak nyakiti hati dia? Ngupat ni menyakiti hati dia. Faham? Dia orang Islam ni menggembirakan sesama dia. Jadi kerja kita pagi-pagi menggembirakan orang Islam. Jadi hal nombor satu sekali kita menggembirakan adalah bini kita.
Macam mana nak menggembirakan bini kita selek mata lap? Menggembirakan dia. Betul tak? Dia pula menggembirakan kita. Dia, bang, abang nak makan benda hari ni kabar. Nak buat belaka, tak kira lah. Buat lagi. Sira propohnyo ke arang celuk tepung ke, tak kira. Lagi. Sama. Tu lelaki gitu kok. Yang hari ni dah ayah masuk, biar abang masuk hari ni. Lagi. Itu Islam. Comel tak kalau gitu? Comel. Tu dia. Lepas tu malam masuk pula, lepas tu pergi kedai. Pergi kedai, gini orang, yang kebayar, ada mudah yang bayar. Kita menggembirakan dia gitu kau. Nama lagi, ada sebayar, biar kau bayar. Sama, comel tak? Sehingga tuan kedai kata, dah siapa dia nak bayar ni? Faham main berebut ni? Ke mu nak kena ni? Faham? Tuan kedai suruh kira dia. Ramai lagi aku suruh kira. Kita main nak baloh, nak bayar. Faham? Itu Islam. Comel Islam. Mana? Muslimat. Comel tak? Comel Itu kata Islam agama yang aman damai, tenterang. Dah happy go lucky, don't worry, be happy. Itu Islam. Jangan suka jahat. Kerana bahawasanya setengah daripada suka itu dosa. Tu. Dia kata, suka itu dosa. Janganlah. Menyebabkan hati kita kotor. Dan kalau kita ngaji ingin mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, orang ngaji ilmu tasawuf ni, kita baca depan hari tu mana? Ilmu tasawuf ni. Satu tangga untuk mendekatkan kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada pencipta kita. Nak suruh kita rasa kasih. Selama ni kita dah rasa kasih ke Rasulullah, dah rasa kasih kepada Allah. Jadi dengan belajar ilmu tasawuf ni, mengenal penyakit-penyakit yang menyebabkan kita tak cinta ke Tuhan, maka kita buang. Tu dia. Maka sangka jahat ni satu penyakit yang menyebabkan kita tak rasa rindu kepada Allah. Satu sebab menyebabkan kita ni apa dia? Tak dekat dengan Allah. Habis. Jadi kita ngaji mutasawuf ni untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kena buanglah tu. Buang lalu start pada hari ni. Tubik sliding lagi, sangka baik semua. Mudah. Tu dia. Mudah je ngaji ni. Ilmu aman. Dah tahu dah ilmu aman lalu. Orang kata jalan Kuala Lumpur belok kanan. Kita belok kanan sebab kita nak pergi Kuala Lumpur. Jangan belok kiri. Nak pergi Kuala Lumpur, orang tanya orang kata kanan, kita bahang kiri. Siapa awak Kuala Lumpur? Dah apa? Ni gitu kok. Macam mana nak mendekatkan diri kepada Allah? Buang suka buruk. Kita pun buang. InsyaAllah. Tuju ke Tuhan. Mudah je ngaji. Sebab tu kita tengok pada zaman sahabat, begitu mudah sahabat menjadi kekasih Allah. Sebab sahabat ni dengar patuh. Kita dengar. Dak patuh. Faham lagi? Okey. Apa lagi? Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Okey? Jangan kita cari aib manusia. Orang beriman ni, dia kena tutup aib saudara dia. Dia tengok aib tu, saudara dia nyata pada dia, keaiban saudara dia. Dia tutup. Dia tak buka. Tak buka. Ni kita orang beriman. Ni tak, dia sengelai cari aib orang, dia kebel ke orang pula. Aib orang tu. Maka ni bukan sifat orang Islam. Dia termasuk dalam Islam yang derhaka. Ataupun dipanggil mukmin yang asi. Mukmin yang melakukan maksiat. Mukmin yang derhaka lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cari aib orang. Kata ulama, bermula Allah Ta'ala nak menyesatkan seseorang manusia itu, maka dia buka aib saudara dia. Sebab tu bila kita duduk je, ada sahabat mari nak cerita hal keburukan saudara kita lain, kata tembur macam takut ke singa. Faham lagi? Ini khabar mu tahu dak doloh. Mu tahu dak doloh tu, ya sebab nada lain, hak buruk dengan hak baik. Kita kenal lalu dah. Mu tahu dak doloh. Mu tahu dak doloh tu memang nak cerita benda hak molek tu. Nampak lagi? Kalau nada gini, mu tahu dak doloh. Tu baik. Faham lagi? Lain. Jadi kita kenal dah. Bila dia kata mu tahu dak doloh tu, kita pun bau mau. Faham? Sebab apa? Dia nak menceritakan aib saudara kita. Maka di situlah bermulanya kita nak sesat. Jangan main-main. Ni kita suka tak dengar aib orang? Betul tak? Cari benda aib orang, kesalahan orang.
Tok lelaki suka cari aib bining. Bining suka cari aib tok lelaki. Itu sifat yang tidak betul. Faham? Nah, bila cari aib, kekurangan, kelemahan, ada situ timbul dok puas hati. Dok puas hati itu perpecahan akan berlaku. Faham? Jangan cari aib. Itu. Tengok orang molek semua. Itu sifat orang Islam. Tak, macam mana nak melihara daripada berpecah Allah. Waktu nombor satu. Macam kita kata tadi. Contoh kalau rumah tangga laki bini. Tak, kita kena tengok kebaikan yang bini kita lakukan. Jangan tengok hak buruk dia buat. Hak buruk dia tu kita robal lalu. Faham lagi? Kita tengok malas masuk lah. Nampak? Dosa tengok tu. Kita tengok masa dia baik. Tak? Tu. Dia pecek kepala kita lah. Faham? Dia buat kepala ikan singgang kita lah. Hak tu kita tengok. Jangan tengok buruk tu. Ni comel. Begitu kok kita keluar pada masyarakat sama je. Kita tengok kebaikan yang saing kita buat. Jangan tengok buruk je kepada kita. Barulah itu hubungan kita tak akan hancur, tak akan retak. Itu sistem yang diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat. Itu kasih sayang kekal. Nampak? Jadi kita hari ni tengok keburukan orang. Jangan. Tu. Jangan periksa aib orang. Kalau kita nampak mata kita pun, kita tutup. Kita tak sabar macam mana nak menyelamatkan aib dia daripada ditahu oleh orang lain. Jangan kebeh. Orang yang beriman ni dia menutup aib saudara dia. Barang siapa yang menutup aib saudara dia, maka Allah Taala akan menutup aib dia di mahsyar nanti. Pada hari kita dimalukan. Yang ni dimalukan kan Ustaz? Dibuka segala keburukan yang kita lakukan di depan Allah tu. Jadi bila kita tutup aib kita, aib saudara kita atas dunia, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat lagi. Nampak? Aib di dunia tak sehebat aib di akhirat. Yang main-main. Nampak? Tu. Ni kita nak. Okey. Apa lagi? Dan jangan mengumpat. Nak kabah ngumpat ni. Sebab kita bicara bab ngumpat. Dan jangan kamu mengumpat setengah kamu akan setengah. Maksudnya, jangan kita ngumpat sama-sama kita ni. Orang ni ngumpat orang ni ngumpat orang ni. Jangan dia kata. Apa pula? Adakah suka seorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Kita suka. Saudara kita mati, kita pergi makan. Tak? Tu. Macam kanibal tu. Tak? Orang makan orang. Faham lagi? Tak? Teramuk kita, saudara kita mati, kita pergi makan. Allahumma salli ala Muhammad. Tak? Tak usah kata orang kambing mampu, kita nak teramuk nak makan. Tak? Tu. Telah orang. Dia gitu. Kira diri. Saudara kau kita makan, suka kau kita makan daging saudara kita sendiri. Hak mati. Maka dia kata, maka benci kamu akan dia. Benci kamu akan dia akan ngumpat tu lah. Takut oleh kamu akan Allah Ta'ala. Benci akan kamu. Maksud benci kita faham tak? Benda kerana kita benci. Maksud ngumpat tu biar kita benci terus. Macam kita benci ke orang. Contoh, bayang dia kita tak mau tengok. Maksud gitu. Jadi benci ke ngumpat ni, gitulah seolah-olahnya. Biar gitu. Jangan suka. Tapi dah menjadi lumrah masyarakat kita hari ni. Ngumpat tu jadi perkara yang begitu rengang. Rengang di lidah itu. Rengang di mulut. Nampak? Tu rengang perih. Allah, khijir dia dah. Khijir orang akhir zaman ni, khijir dia ngumpat. Sebab orang akhir zaman ni suka lepak. Dia suka lepak kedai kopi. Lepak kat wakah. Lepak belah-belah maidang gitu. Jadi bila lepak, dia tak ada benda nak cakap. Faham lagi? Dia cakap benda-benda, peristiwa dan mengumpat. Tu. Kecuali orang beriman. Orang beriman lain dia. Walau dia lepak, dia tak akan cakap benda lain. Dia cakap benda yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu orang beriman. Sebab tu Nabi wayak dah. Manusia akan bercakap apa yang ada dalam hati dia. Jadi kalau hati kita ada Allah, luar kita akan cakap tentang kebesaran Allah. Kalau dalam hati kita ada Nabi, maka luar kita akan cakap tentang sunnah-sunnah Nabi. Dia gitu. Dia nak lari dah. Tu dia. Mudah je kalau nak kenal ahli dunia dengan ahli akhirat. Bila kita tengok dia cakap ahli dunia semua, ya dah tu. Di hati dia penuh dengan dunia. Bila kita tengok dia lambat jumpa cakap hal sunnah Rasulullah, maka dalam dia penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kita kena sedarlah. Kena baiki.
Biar benci terus. Gitu. Dan takut oleh kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari segi kita orang awamnya takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia. Kalau orang arif kau, dia takut Allah Ta'ala benci dia, tak sayang ke dia, tak rindu ke dia, tak pandang dia. Allah tu. Sebab tu orang arif tak ada yang mikir. Kerja dia hari-hari nak suruh Allah Ta'ala sentiasa memandang dia, sentiasa ingat ke dia. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu dia tak buat benda-benda yang menyebabkan Allah Ta'ala tak pandang dia, tak ingat ke dia. Gitu. Nah, kalau kita kasih, suka tak siapa semua WhatsApp hari-hari awet atau Allah sukanya kita. Betul tak? Sebab kasih kita ingat semua. Tapi kalau kita kasih sebulan kali dah atau WhatsApp, kita rasa kena. Tu. Kita tak suka lah. Begitu orang arifin, dia nak Allah Ta'ala pandang semua ke dia, ingat semua ke dia. Allahumma salli ala Muhammad. Maka inilah orang arif. Mereka sentiasa menginginkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memerhatikan akan dia. Tu dia. Tu lah bendanya. Macam kita kalau bini atau WhatsApp mau suka kita. Kita tubik nak pergi kerja, siapa lu WhatsApp. Dalam kereta tu buka dah. Assalamualaikum, semoga Allah Ta'ala merahmati abang, selamat abang dalam perjalanan, saya sedang merindui abang. Kita pun dengar polah terus steering. Betul tak? Konah mula. Kau balik mula. Baru sedap. Ni kita kerja pakai petang dah atas setengah basah. Dah ingat je kita. Betul tak? Begitu juga kita keluar siapa tepat tak khabar abang selamat siapa dah. Gini. Abang sedang merinduimu. Dia suka dengar. Faham lagi? Dengan kuali-kuali je liku habis. Betul tak ni? Itu itu sifat kita. Sebab tu orang kenal Allah ni, dia akan zahir kepada hablum minan nas. Dia akan tubik perhubungan dia dengan manusia. Bila dia berhubung dengan Allah tu comel, dia akan keluar. Maka cinta dia kepada Allah, keinginan dia gitu zahir. Zahir pada rumah tangga lah. Laki bini dulu rumah tu kali. Dia akan jadi gitu. Tu comel tu. Tu ya. Bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Allah Ta'ala ni maha penerima taubat. Maka lepas-lepas dah kita salah tu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ni wahuwal azizul ghafur. Dia maha berkuasa membalas setiap perbuatan kita. Tapi Allah Ta'ala juga maha pengampun, sentiasa mengharapkan kita kembali kepada dia. Tu. Pengampun Allah Ta'ala luah. Jangan kita berasa susah hati lah. Dah ustaz hamba banyak lah mengupak macam-macam jenis. Apa dah ingat dah orang hamba upak. Faham lagi? Berakhir dengan hamba. Dah sedar dah, taubat lah. Tubik pada sliding lagi, taubat lalu. Taubat minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala garanti apung dia. Tapi dah dosa saing kita. Kita pergi setakat kita ingat. Doloh mamak using hasang. Faham lagi? Kita pergi rumah dia. Minta maaf dengan dia. Sebab kaidah maaf berat itu. Sebab tu ngupak ni dosa besar. Dia sakut dengan orang. Bahaya. Dengan Allah Ta'ala kita minta apa, tak ada apa. Tapi dengan orang tu, orang kampung juga. Tapi kita rasa kekok, malu, takut, macam-macam besar. Nak so takut lah. Ada orang yang tu tak dah nak minta apa dengan dia, kari dah maaf kan, nak buat rana kita. Bila kita sedar sungguh, kita minta ampun kepada Allah sungguh, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Jadi kita pergi rumah dia tu, walau kita dengar kata dia tu belakang tu, apa lagi? Ya pula pala mu, kau tahu mu kata dia dah. Kita yakin Allah Maha Kuasa. Jadi kita kembali dah kepada Allah, bertaubat sungguh dah. Allah Ta'ala akan melembutkan hati dia. Jadi kita pergi minta maaf ke dia, dia maaf lalu. Tu kata hebatnya Allah. Allah ni dia boleh melembutkan hati manusia. Sebab dia yang mencipta manusia, dia yang mentadbir manusia. Yang penting hubungan kita dengan Allah tu kemah, maka Allah Ta'ala boleh berlaku. Tak usah takut. Kebanyakan kita tak berani nak minta maaf. Sebab tengok misal dia tau, rekod ke dia, kakak ni alim main. Nampak dia kepah pada aku mampu. Jadi kita berani minta maaf hari raya.
Dah, maaf zahir batin. Tak kabur tarang kenapa buat? Aku boleh minta maaf itu. Hang. Pelik lagi kosong-kosong. Aduh, kosong-kosong. Tak cuma cerita. Membahayang dia. Dah, buat lari bini dia. Ngamuk dia. Betul tak? Sedap kosong-kosong. Mana boleh gitu. Kena kabur. Nak kabur tu berat. Sebab tu kena jagalah. Dah, kalau engkau tak berani nak rajak, jangan umpat orang lah. Susah. Susah itu. Tu. Tu bak taubat kita gaji kitab Minhajul Abidin. Dah. Dia keren itu. Faham? Tapi kena minta orang. Sebab nak lepas kita kepada Allah ni, tu jangan buat dosa dengan orang ni susah. Nampak? Iaitu bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat. Lagi sangat kasih sayang. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok Rasulullah. Kasih Rasulullah tu mengatasi emosi dia. Mengatasi nafsu dia. Kasih Nabi tu. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kasih Allah tu dia zahir pada Nabi SAW. Sebab tu Nabi, kita tengok kemurahan Nabi, kasih sayang Nabi, keadilan Nabi, sabarnya Nabi. Maka sifat-sifat Allah tu zahir pada Nabi SAW. Sebab tu Nabi orang buat rana ke dia pun dia balas baik macam. Sebab kasih Nabi mengatasi emosi dia. Tu hebat Nabi tu. Kerana dia ada kasih. Begitu juga kita. Kalau kita kasih ke saudara kita, kalau kita dengar dia buat rana kita pun kita tak marah. Sebab kasih aku kemu melebihi kemarahan aku kemu. Nampak? Allah comel Nabi ajar. Tu payahlah ke tu barang payah tu. Kalau hati bersih baru jadi tu. Nampak? Kasih Nabi mengatasi emosi dia. Kita gitu. Kalau kita kasih, mengatasi lah emosi kita. Macam kita kasih ke anak kita. Anak kita buat rana pun, dak arah tarang anak kita kasih ingat ke dia. Tu. Tak arah. Tu. Hati tu. Tu penting. Maka Allah Ta'ala gitulah kasih sayang dia kepada kita. Nampak? Dia tak pandang pun keburukan yang kita buat. Dia sentiasa memandang kebaikan yang kita buat. Itu Allah Ta'ala. Kasihnya dia kita. Habis itu. Itu Al-Hujurat. Kita tengok lagi. Awak lagi. Wah ni lambat jam jalan hari ni. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani dan Abu Syekh dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, berkata keduanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah fa innal ghibah ashaddu minaz zina. Qila lahu kaif? Qala inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Artinya, jauhkan oleh kamu. Ini kita ambil dalil-dalil. Dalil-dalil. Tentang ngupak kita bincang panjang dah itu tau. Jadi kita ambil dalil. Itu dalil je. Jauhkan oleh kamu akan diri kamu. Dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Dikatakan bagi Nabi SAW, betapa ada pengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Bersabda ia, bahawasanya seorang lelaki terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Okey, kita tengok dulu. Maka Nabi itu jauhkan oleh kamu akan diri kamu. Tu. Dan oleh kamu apa dia? Jauhkan oleh kamu tu akan mengumpat. Maksudnya suruh jauh. Jangan pergi dekat, jangan hampir, jangan ngumpat lah kita. Tak? Tu. Jadi bila kita tahu dosa itu tempat orang baik cakap, jangan pergi. Sebab ni dilarang kerah oleh Nabi SAW. Nabi suruh jauhkan daripada ngumpat ni. Jangan capur, jangan wiada kita dalam kalangan orang yang mengumpat. Kita dengar dah. Kita ngaji dah bak telinga hari tu.
Walaupun kita tak ngumpat, tapi kita dengar orang ngumpat, serupa juga. Sebab kalau kita tak dengar, dia nak cakap dengan siapa? Betul tak? Kita faham dah. Maka tu menyebabkan mengumpat. Maka dia kata, jauhkan oleh kamu akan diri kamu. Akan diri kita ni. Dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat. Jangan ngumpat. Tak sawak dia kata. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi rupanya mengumpat ni lebih besar daripada zina lagi. Allah. Berzina ni payah kok kita dengar. Tak? Kita hari ni kalau kita dengar orang zina, kita kotuk, kita keji cukup-cukup. Betul tak? Sampai malu dia lari pada kapung. Dah duduk dah kapung. Betul malu orang. Tak ada orang kebeng dengan terawa ni. Betul tak? Tapi ngumpat tak ada orang rasa benda tu dosa. Betul tak gini? Nampak tak masyarakat kita gini? Nah, ngumpat tak ada kita pandang kita mah. Sebab kita ingat ngumpat tu perkara biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Tokot takir biar kita. Tokot takir. Tu. Bila dah maksiat jadi biasa, inilah akhir zaman. Ni tanda kiamat lah kita ni. Faham lagi? Sebab benda dosa besar tak berasa benda. Jadi macam biasa lah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa dah cakap dengan anak buah hamba baru ni? Buat dosa. Macam kita tengok orang puan dok tutup aurat. Tak ada benda pun. Kita suka je. Mak ayah suka, saya rodong suka duk kedai. Wah. Benda ni menapa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mereka gembira je, mereka suka berpakaian dok tutup aurat ni. Dan kita pula dok marah dok benda pun. Ha cakap ya Allah. Inilah tanda nak kiamat. Oh lagi. Tak ada dah. Sampai benda yang dilarang oleh Allah, tak ada rasa benda. Dah rasa sikit ambuk. Inilah bendanya. Sedangkan orang yang ada iman di hati dia, dosa kecil tu macam gunung nak tipu tu. Dosa kata dosa besar. Ni dosa besar. Ada benda. Jadi biasa dalam masyarakat. Popang duk ngumpat korang, duk kata korang. Duk suka pula ha. Kata korang tu yang suka. Gelak ketawa kita dengar. Ke tak percaya orang mara tuan muda. Tak percaya, mai ikut hamba. Hamba dah cakap nawak sebab mak hamba marah cakap pelawak. Faham lagi? Mari kita pergi. Hamba boleh tunjuk kedai mana, wakaf mana. Mari. Takut bangun tuan muda ni tak ada orang ngumpat. Alhamdulillah. Tu. Tapi mari kita terang tengok pergi kampung mana. Tak ada cakap benda lain. Bangun tuan muda baik. Amin. InsyaAllah. Betul tak? Kita nak kebaikan je. Kalau orang bangun tuan muda baik, tegi habis orang nak mari duduk bangun tuan muda lagi. Aku nak mari duduk sini lagi. Faham? Dah berkasih sayang, tak ada balah tolong-menolong. Tak mau duduk aku belara, biar aku duduk bangun tuan muda. Faham? Nikmat duduk situ. Senyum, hak muka. Tak ada masa catung. Kalau tengok senyum, atau bangun tuan muda tu. Kalau senyum, biar gitu sahur maknanya. Nampak? Alhamdulillah. Minta-minta gitu. Jadi dia kata mengumpat ni lebih bersangatan daripada berzina. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kena buang dah. Kita tukar kita dulu. Orang kau nak dia lah lagi. Kita dulu. Jangan biar dia ngumpat. Nampak? Kalau kita rasa kita ni lemah, dah secapu orang. Kita duduk rumah lah senang. Kita duduk dengan bini kita je. Faham lagi? Mu tengok aku tengok mu. Faham lagi? Puah tengok mu tengok aku, kita turun tanah. Faham lagi? Tengok pokok keladi. Faham ibu baja, kita alih. Faham lagi? Betul semua gerak bunga. Dia kan mari di sini esok lindung. Dah mung ni tak ada kerja lain, ada alih gerak bunga. Baik aku alih gerak bunga pada macam mung duk cakap orang. Faham lagi? Betul tak? Alih gerak bunga tak dosa. Betul tak? Tu dia. Biar gitu. Tu cara kita mengatasi kita orang awam ni. Perangai kita. Sebab kita bila duduk sama, tidak boleh sebaik main kita orang sama. Kalau set-set wali lain, dia duduk dengan manusia, dia cakap, dia nasihat manusia tu. Kita tak. Kalau duduk dengan orang tu, kita jadi orang tu. Kita tak jadi kita. Wali-wali Allah, dia duduk dengan orang, dia tetap dia. Aku tetap aku. Nampak? Aku tetap aku. Kalau boleh aku tetap aku, boleh capur orang, insyaAllah. Maksud kita tak terikut dengan dia. Nampak? Kita duduk minum air dengan dia, yang ngumpat, aku tetap aku tak boleh ngumpat. Maksudnya, dia, channel dia tu kita tukar. Faham?
Kita tekan remote. Tu. Dah, tubik channel 411. Faham lagi? Rocky 1. Sama remote boleh kita. Nah, channel tu kita boleh tukar, boleh duduk dengan dia. Sebab aku tetap aku. Boleh? Jangan kita bila capung orang, aku tak jadi aku dah. Aku jadi kamu. Aku jadi kamu wasau. Maka ni dalam Islam dipanggil uzlah. Asingkan diri daripada orang awam. Nampak orang lagu. Tu cara dia lah tu. Cara nak buang ngopak depan tu ada insya-Allah. Dia gitu. Maka dia dikatakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa ada mengupak itu lebih bertangat-tang daripada berzina. Apa? Bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya seorang lelaki terkadang berzina ia dan taubat ia. Maka orang yang berzina tu dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka menerima Allah Taala akan taubatnya. Allah Taala ni kalau kita taubat dia terima lalu. Dia terima lalu taubat kita. Apa? Sebab dia sentiasa menunggu kita taubat kepada dia. Sebagaimana seorang ayah menanti kepulangan anak dia. Oh gitu. Tuhan tunggu kita taubat ni sebagaimana seorang ayah yang menanti kepulangan anak dia yang hilang begitu lama. Allahumma salli ala Muhammad. Seorang ayah, anak dia hilang. Tak balik-balik. Dia sentiasa menunggu bila anak dia nak balik. Maka pintu rumah dia tak pernah tutup. Dia buka semua. Bini kata, bang tutup bang. Dah, aku tunggu anak aku balik. Tu ayah. Dah Allah. Dah taubat dia. Dah pengampung dia tu lebih daripada makhluk. Daripada seorang kasih seorang ibu pada anak. Tu. Sebab tu bila kita taubat, Tuhan terima lalu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi wali lalu kita. Betul tak? Bukan payah enggak. Allah Ta'ala sentiasa menerima taubat kita. Dosa kita sebuah kapal duduk tengah lautan. Dosa tu lah kapal. Pengampunan Allah selautan. Allahumma salli ala Muhammad. Tu tak usah takut. Jangan kita jadi lemah semangat. Jangan. Sebab tu ulama ajar kita, walaupun kita masih buat taubat hari ni esok, buat pula taubat lagi. Kita sentiasa bertaubat. Sebab orang yang sentiasa bertaubat dengan dosa dia lebih baik daripada orang yang taat kepada Allah tak buat dosa tapi dia rasa dia lebih baik. Dia baik. Maka baik orang yang sentiasa lakukan dosa tapi dia bertaubat semua. Orang ni lebih baik. Sebab perhubungan dia dengan Tuhan. Tu dia. Tu taubat ni. Okey. Jangan jangan kita rasa was-was. Ada orang Tuhan terima doa taubat aku. Jangan kata gitu. Kena yakin Tuhan menerima taubat kita. Insya-Allah. Kita sangka buruk dah ke Tuhan. Tuhan ni dia mengikut apa yang hamba dia suka. Kalau kita suka Tuhan tak terima, tak. Kalau kita suka Tuhan terima. Mudah je tengah ngaji. Maka kita kena sangka baik. Bila kita taubat, Allah Ta'ala terima taubat aku. Mudah. Baru kita lapang dada kita. Ni kita takut Tuhan tak terima gini. Tu takut apa? Memang Tuhan terima taubat kita. Pakai gitu. Habis. Hak tu. Maka Allah Ta'ala terima taubat. Kalau kita zina pun. Dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya. Hingga mengampuni baginya oleh yang diumpatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka tidak diampun lagi selagi orang tu tak maaf. Berat itu. Maka bila orang tu maaf, barulah dosa kita terangkat. Tidak ada. Maka inilah. Ini dalil. Ini dalil daripada hadis Nabi SAW. Maka inilah kita nak sedar. Janganlah ngupak. Sebab payah kita nak minta maaf tu payah dengan dia. Tu. Nampak? Kena orang duduk di Pluto Padang itu. Kena pergi Pluto. Kita ingat dulu aku kata parut dia. Lepas tu kita pun tanya, dulu duduk mana lah ni? Dulu duduk planet Marikh punya tu. Allah kena pergi bawah. Kena pergi planet Marikh. Jangan main-main. Para wali Allah, dia tunjuk dah contoh kita. Dia pergi cari mana pun nak minta apung kesalahan tu. Dia cari. Sanggup. Kita pernah dengar dak cerita apa ni? Hok makan buah apple. Nak cerita dosa dengan orang. Tapi ada yang kata dongeng lah. Faham lagi? Tapi kita pun kita ahli sunnah wal jamaah, kita kata cerita tu betul. Sebab ayah dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tu cerita tu. Hamba dengar daripada hamba sekolah rendah dulu cikgu mengajar hak wiper ni. Wiper jatuh kan, anyuk air. Hak anyuk air. Berjumpa ke dia. Salah baik lapor tu ingat Allah salah orang ni.
susu sungai, cari. Sebab apa? Nak harap pengampunan. Sebab Tuhan tak kampung lagi orang dak maaf. Allah kita jebol dia pun cari jumpa. Nah, bila jumpa minta maaf tu bisyarat pula. Aku dah apung mung selagi mu dak kerja dengan aku sekian-sekian masa. Kalau nak suruh apung kerja. Nak cerita Islam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kita buat main. Nah, lepas tu kerja-kerja sampai masa yang dijanjikan, dak maaf lagi dak nikah dengan anak aku. Padang lah hari ni. Nikah dengan anak pula dia kata anak aku buta, pekak, bisu, tepok. Sudah. Nah, nak tanya orang bangun tua muda, kalau orang nak pergi awet kita gitu nak ke tak? Kalau aku tambah. Betul tak? Haji Wahab nak? Dah orang dia. Dah mata buta. Sudah. Dah mikir hamba Haji Wahab. Hamba tambah. Dah buta. Kita cakap dia tak dengar. Dia tengok kita dah nampak. Kita dah ajak cakap, dia nak cakap. Nak ajak pergi jalan kena gendong. Malah aku. Faham lagi? Tapi Haji Wahab bagus je nak. Allahumma salli ala Muhammad. Betul dah, tapi nyusah kita. Kita cakap dia tak dengar. Dia nak cakap dah boleh. Betul tak? Susah. Aku tambah. Biar munok. Sakit? Tambah kau? Tambah. Ya ambuh. Haji Wahab seorang no. Aku pelik. Faham lagi? Ingat kau tanya orang bangun tuan muda hari ni semua tambah lagi. Dah ada warna. Ada mata buta, ada telinga bekak, ada mulut bisu. Lepas tu tepok pula. Ada benda nak jalan balik. Tapi dia nak. Dia tahu dah. Buta, pakak, bisu ni. Allah kerana kau nak. Tapi ada kerana nak ceritanya, nak suruh dosa dia diampunkan. Hak tu lebih besar. Kemurkaan Allah tu dia takut. Dia sanggup korbankan nafsu dia. Dari segi zahirnya, siapa gak tok lelaki orang lelaki nak kalau apa gitu. Betul tak? Bini bahas teruk seminggu pun. Lu ita orang lain dah. Basi semua. Bahasa nyusah dah. Betul tak? Minggu baru bahas teruk. Nampak mampu kakak ni. Lagi. Belah-belah kucang susu. Enlin. Betul tak? Tu kata kita. Tak sayangnya kita ke bini. Cuba kita cek diri kita. Bini demang tu kita rasa kan? Berasa nyusah ke rasa kan? Kalau rasa nyusah kita tak sayang lagi bini kita. Mudah je ilmu muhasabah dia bagi. Ilmu muhasabah erti sayang. Nampak? Sebab orang erti Tuhan ni, contoh orang yang sayang kepada Allah, dia tak rasa penat apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia tak rasa susah sikit. Maka dalilnya waktu bil luar syariat, jika kita sayang ke bini kita, kita dah rasa penat sikit. Kenapa dia yang suruh kita? Faham? Dia suruh basuh berak je. Kita suka lagi. Nikmatnya rasa basuh. Nampak? Sebab boleh berbakti kepada orang yang kita kasih. Islam comel. Tapi dah kita dah erti Tuhan. Wah, bini aku demang pula. Dah nak tubik minum air lah kan ni. Serabu. Kita kata, kalau dia demang, kau demang dia gitu mau. Terlepek Aku lah belaka. Jangan lagi. Lepas tu kau demang kau, nak makan ngaruk-ngaruk. Nak makan kaki ayam pun ketok jerang lah. Colek kaki ayam. Walik makan tak? Serabu. Unak macam-macam. Kita. Faham? Tu kita cek diri kita sendiri lah. Kalau ada gitu dalam hati, kita tak sayang je ke bini kita. Kalau kita sayang, tak ada rasa tu. Nikmat hidup. Tu nikmat ni, orang mengenal Allah dan Rasul, hidup dia akan nikmat. Nampak? Hidup dia akan penuh dengan kenikmatan. Tu dia. Kasih kita. Tuhan kasih kita. Dia pun buat hilang mutu kita. Allah nikmatnya hilang mutu. Nampak lagi? Siapa boleh jawab? Boleh kata sedap hilang mutu. Mabuk air sejuk ke apa? Tapi kita, kasih kita buat itu lah. Yang kita suka. Itulah benda payah lah. Benda tu duduk makam para wali. Wali-wali Allah, dia merasai nikmat tu. Kita tak dapat lah, kita orang awam ni. Sebab tu kita nak kenal kitab ni, insya-Allah lah. Kita nak tuju biar sampai jadi gitu atik. Faham? Biar kita rasa. Dadang ni hak tu. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah cerita keindahan Islam.
keelokkan Islam. Allah Ta'ala zahirkan sifat jamal dia. Tak? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu pada diri Rasulullah tu ada sifat jamal Allah. Oh, keindahan. Ha? Lelah je. Nak kita cakap ilmu je ni. Nak kena atas kita kan. Ha. Nampak? Ha, you buat bocor tayar pun dah kat nak umus ligat dah kita. Dah so kata hilang rimpak 4 uti. Bang, bangun pagi esok 4 uti tayar dah. Ada. Belum-belum bandung. Ha. Hilang bangun pun dah flat tu. Bangun esok 4 uti nak pergi kerja bos. Start kereta dak jalan. Masuk Riyadh. Warna bolok kereta aku. Dah pagi yang mana nampak tidak perhati dah ke tayar. Rupanya tayar tak ada apa. Mari pomeng. Pomeng kata kelah habis sebab masuk Riyadh tak jalan. Ngepomeng-pomeng. Faham bodoh. Faham lagi. Apa? Dia kata kelah tak ada dah masuk Riyadh tak jalan. Kau dari segi ilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dari segi amalan Nathan enggak. Mungkin jadi gitu pula tahu. Waktu kita lemahnya. Mudah dicaya dengan ustaz ni. Ustaz cakap je. Faham tak? Dari kita ajar gitu. Ya ajar gitu. Dia pun tengah beramal kok. Betul tak? Tambah susah. Susah kau apa? Mana tahu. Kalau hilang tayar Pak Uti tak tahu kan. Bini pun tengok. Sedap baca kitab sedap kan itu nanti. Tambah muka itu. Kena. Minta-minta gitulah. Sebab tu kita minta dengan Tuhan. Wa'afini. Kita minta semua kan. Wa'fu anni. Wa'afini ya Allah ya Tuhanku. Memberi kekuatan kerohanian kepada aku. Supaya aku boleh taat kamu, patuh denganmu, boleh. Tu. Wa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Nampak? Dok kita dah gerok. Minta lah ke Tuhan, maafkanlah ya Allah, aku tengah baiki ni. Nampak lagi? Kerana oh sedap juga hidup situ. Merayu dengan Tuhan tu nikmat rupanya kau. Kedok tu kata, Islam sedap lah ke? Semua sedap. Tak ada dah sedap. Merayu pun sedap. Allah nikmat hidup. Ni kata. Tu kata. Tu nak faham tu. Tak ada dah agama yang nikmat agama kita lah. Dia lawan dah. Man la yazuk alam yadri. Awak tak rasa tak tahulah kadang. Kena rasa baru kita tahu. Sebab itulah kena baiki hati kita. Kena baiki. Hati kebahagiaan duduk di hati kita. Nampak? Bukan duduk pada makhluk, pada harta benda dak. Kebahagiaan duduk pada hati yang sentiasa nak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat duduk situ. Walaupun dia diuji lagu mana pun. Maka cerita saning Rabi. Walaupun rekah kita nak cerita pada awal lah. Cerita rekah. Nak cerita hampung je. Dah nikah je. Biarlah dia rela. Nikah berekah cerita kajuk tengok bini. Dah dia kata bukan bini aku. Apa? Bukan bini aku. Dah mu kata buta. Hei tok tua. Faham? Masuk buta ni tak pernah tengok maksiat. Allah. Pakak tak pernah dengar perkara-perkara yang diharamkan. Mulut tak pernah cakap benda tak pakai. Dah. Tepak tak pernah pergi tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suka dia. Tu. Maka berlakulah perkahwinan dua tu, lahirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebelum lahir tu mak dia mimpi dah akan lahir seorang wali Allah yang besar. Tu dia. Tu lahir Syekh Abdul Qadir Jilani yang membawa kalimah la ilaha illallah. Hebat zaman dia. Tak kira menteri, tak kira pembesar, tak kira raja, semua dia katok belaka. Itu zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tak kira dia ajak mereka mengenal la ilaha illallah. Tu hebat. Tu Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketua para wali. Iyalah. Kita ngaji. Nampak? Okey. Habis itu. Habis lah. Dah. Habis lah. Titik dah tu. Kalau sambung dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Kalau kita sambung situ mungkin pukul 12 suku baru berhenti. Hamba rasa baik kita berhenti dulu. Sebab hamba kenal lah hamba ni. Dia berhenti negek itu. Takut negek pula habis pula 15 minit lagi. Jadi 15 minit.
Nah, hak ni nak pergi beli sayur, hak ni nak beli ikan, tok lelaki nak pergi hardware, macam-macam rasa. Jadi padang dah 40 minit kuliah duha padang dah. Jadi kita istimewa dah kita kan kita tiap-tiap minggu. Padang dah 40 minit. Dah. Kita kuliah duha 40 minit cukup padang. Kuliah subuh 35 minit, kuliah garik sejam. Padang. Nampak? Garik ada benda nak buat dah lepas Isya. Sebab tu sejam lebih kita ceramah. Dok puas. Dok puas tu sedap ke? Esok minggu depan senang pula. Tu. Tu dok puas tu sedap. Okey. Padang dah masa cukup dah 40 minit lebih dah. Boleh dah insya-Allah. Muslimat banyak lagi nak pergi beli barang apa semua. Nak balik masuk ke tok lelaki kapal ikan merah tu. Faham? Boleh pahala. Niat molek nak menggembirakan tok lelaki aku, kita pergi beli ikan. Kepala ikan merah. Balik masuk ni kerana Allah, sungguh kerana kasih sayang. Ya Allah. Ada sayang bercerita baru ni balik kuliah jemputan di Mercang malam hari. Malam hari balik, lama tak jumpa dia sama telefon dia. Assalamualaikum. Lepas tu minum air di duyung. Dak rajin minum air main duyung ni ikan bakar. Sedap ikan bakar. Faham? Bukan cerita ikan bakar ni. Dia pun cakap dengan hamba. Ni ada ni anak buah hamba dia seorang apa. Dia kata, ya Allah Ustaz. Dia tu besar nikmatnya, besarnya isteri. Dia tu besarnya tanggungjawab isteri ni kita tu. Dia tu janganlah awak uduh ke bini. Dia tu nangis dia, belah-belah nangis. Belah-belah nangis. Cakap, ambil tisu ke? Mungkin ambil tisu ke tak apa. Dia kata, kita jangan buat uduh ke bini. Allahumma salli ala Muhammad. Besarnya pengorbanan bini kita tu. Faham? Kita kedah nangis. Mata gua ada pula je ni. Mabuk pi kuda. Jadi lepas-lepas minum air kat cerita, tidak cerita dah kedai tu sebab biarlah. Lepas tu nak balik depan kereta, depan pada kereta tu, nak start kereta tak jadi lala duduk congok belaka tepi sungai. Dengar cerita. Cerita ham masuk. Mana hak dia dapat. Orang ni kata mukjizat Al-Quran ni, dia panggil menyalak balik adab. Hak adab dia jadi. Tu kata Quran itu hebat. Orang yang taat tu kan. Dia sungguh ke bini dia kata Allah sedapnya makan. Sedap makan. Makan sedap. Masuk ke bini tu. Jadi sedap itu. Sedap dah lalu. Bini dia kata, lah tak sedap apa kita buat, dengar penuh kasih sayang. Allah hamba dengar. Allahumma salli ala Muhammad. Ali kata, kalau ikhlas, bini ikhlas sungguh kerana Allah, masuk tok lelaki makan sedap walaupun ikan kering. Nak ceritanya Allah. Tu kata begitu kat tok lelaki tu ikhlas cari rezeki wa alik, bini jadi puas hati. Berkat dia panggil. Inilah bendanya pentingnya agama. Nangis cerita gambar. Lah kita dengar ni anak buah Ahmad ni ada lelaki 2-3 orang. Nampak? Kita terasa kat Allah nikmatnya punya. Jadi jangan buat uduh lah ke bini. Bini kita Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Okey. Tu kata hamba ni jenis lere. Tu dah. Jadi insya-Allah lah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala ada rezeki. Kita sambung dan seperti menyalahi janji. Yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Sambung situ. Wallahu Subhanahu Wa Taala.